Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi bagaimana untuk memilih kasut larian ataupun maraton anda yang pertama, terutamanya untuk newbies. Saksikan video ini sehingga penghujung. Sejak kebelakangan ini, walaupun channel ini berkaitan dengan berbasikal ataupun cycling, kerana itulah dinamakan Sembang Basikal is Free, tapi saya banyak berkongsi juga tentang kasut-kasut, tentang maraton, larian dan sebagainya, sebab saya juga adalah duathlete, di mana pada bulan Jun 2024 yang akan datang, saya akan menyertai Powerman Malaysia 2024. Sebab itulah saya banyak berkongsi tentang maraton, tentang larian sebab ini adalah merupakan latihan, dan juga saya juga dapat berkongsi tentang tips bagaimana untuk memilih kasut-kasut yang sesuai, dan juga nanti saya akan berkongsi juga tentang pemakanan, latihan dan sebagainya. Sebab sebagai duathlete memang ada kelebihan ataupun advantage jika anda dapat berlari mantap ataupun padu. Jadi, seperti yang saya janjikan ialah kali ini saya akan berkongsi bagaimana untuk memilih kasut yang sesuai untuk larian ataupun maraton. Sebelum ini anda ingat ialah pilih sajalah kasut larian mana-mana pun dan ikut jenama yang anda suka. Jadi itu mungkin adalah cara yang biasalah yang kita lakukan. Begitu juga dengan saya sebelum ni. Saya hanya memilih brand yang saya suka, warna yang saya suka, tapi saya juga belajar daripada kesilapan. Sebab saya juga telah membelanjakan ataupun melaburkan beribu-ribu ringgit untuk memilih ataupun mendapat kasut yang sesuai dengan saya. Jadi supaya anda juga melalui video ini, ia dapat berkongsi supaya anda tidak melakukan kesilapan yang sama. Okey, jadi diharap video ini dapat menjimatkan wang anda dan dapat membantu anda memilih kasut yang sesuai untuk anda. Tip yang pertama, anda kena faham tentang jenis kaki dan juga larian anda. Jadi untuk mudah, bayangkan ini adalah kasut untuk kaki kiri anda. Okey, dan ada 3 jenis kaki ataupun cara larian, iaitu dinamakan pertama yang natural, yang paling asli sekali, iaitu dipanggil neutral pronation, di mana anda dapat berlari dan kaki anda dapat memijak tanah hampir menegak. Itu dipanggil neutral pronation. Dan kaki anda juga mempunyai sedikit arch, tetapi arch anda tidaklah terlampau tinggi. Okey, jadi mereka yang mempunyai arch yang tinggi, arch ni bermaksud lekuk yang tinggi, di situ bermaksud anda adalah under pronation ataupun dipanggil spillation. Kaki anda bila anda pijak ke tanah, ia agak sedikit keluar. Untuk under pronation ataupun spillation ni, anda juga boleh memakai kasut-kasut jenis neutral. Jadi neutral tak ada masalah, mereka boleh pakai kasut neutral, dan spillation ataupun under pronation, anda boleh memakai kasut untuk neutral. Okey. Jadi yang mencabar sikit ialah mereka yang mempunyai anda masuk ke dalam. Jadi itu dinamakan overpronation. Jadi overpronation ni jenis kasut yang dapat membantu ialah di mana archnya, okey. Contohnya kasut ini iaitu kasut Puma Forever Run, dipanggil kasut stability, di mana di dalamnya dia buat insole yang ada arch supaya ia membantu kaki yang overpronation ni supaya ia tidaklah berlari ke dalam sangat. Jadi ia berlari keluar sedikit, okey, dia supaya dia hampir neutral. Jadi itulah kasut-kasut yang dipanggil kasut stability yang dapat membantukan overpronation supaya mereka dapat berlari hampir neutral. Alright, itu sedikit sebanyak tentang kaki anda. Seperti yang saya pernah kongsi dalam shorts dan video-video saya, ada kasut yang ada carbon plate. Okey, di sini ada carbon plate. Contohnya Nike Alpha Fly. Kasut ini ada carbon plate. Carbon plate ni selalunya berbentuk seperti S ataupun seperti ombak, seperti wave, supaya bila anda berlari, bila anda menginjak ke tanah, ia juga menggalakkan anda untuk terus cadence, okey, untuk terus berlari. Okey, jadi anda seperti jongkan-jongkit berlari, caranya untuk menggalakkan anda untuk terus berlari dan berlari lebih laju. Jadi itulah tujuan carbon plate. Okey, carbon plate ni ada carbon fiber plate, ada carbon composite plate dan bermacam-macam lah material yang digunakan. Ada yang macam carbon fiber plate, ia ada agak keras.
Dan kasut seperti ini saya memang pakai, dan selepas dalam 30 km saya akan berasa sakit. Jadi kasut ni kalau anda tidak berlari laju dan anda pakai terlampau lama, macam 6 jam, 7 jam, jadi anda sudah terasa sakit memakai kasut ni. Jadi ia sebenarnya lebih sesuai untuk mereka yang sudah biasa berlari dan mereka berlari laju dan tidaklah terlampau lama memakai kasut ni. Kasut ni sebenarnya bila anda pergi berjalan-jalan pun pakai kasut ni, sebenarnya anda rasa kurang selesa. Okey, kasut ni kalau anda pergi jalan pun anda rasa kurang selesa kalau anda sekadar berjalan saja. Tapi kasut ni sebenarnya ia agak wobbling supaya dia sebenarnya ada efek supaya anda merasa untuk terus berlari. Itu contoh kasut carbon plate, kasut foam. Okey, iaitu di mana ia dibuat daripada foam ataupun getah, kebanyakan daripada getah, dan ini memang daripada dulu lagi kebanyakan kasut adalah dibuat tapaknya 100% daripada foam. Kasut ini pun boleh menggalakkan supaya anda terus berlari dengan bentuk midsole-nya, dengan kadang-kadang ada kombinasi midsole yang keras dan juga lembut, supaya dan bentuknya, bentuk sole ni, tapak ni, supaya bila anda pijak ke tanah ia juga menggalakkan anda untuk terus berlari. Okey, boleh. Tetapi ia tidak terlampau memaksa. Okey, anda tidak akan rasa sakit kebanyakannya. Bergantung pada material, teknologi yang digunakan. Ada setengah-setengah kasut foam yang mempunyai energy return yang baik dan ada yang tidak baik. Tidak baik itu bukan bermaksud kasut itu tidak baik, tapi kasut tu untuk tujuan tertentu. Ia adalah untuk tujuan untuk kasut yang energy return-nya rendah, tetapi supportnya ataupun dia lebih lembut supaya ia memberikan sokongan ataupun support kepada kaki anda, sendi-sendi anda, supaya ia seperti anda berlari di atas tilam. Okey, jadi ia membantu anda menyelamatkan sendi anda supaya tidak terlampau sakit. Jadi untuk orang bermasalah lutut dan sebagainya, jadi kasut-kasut yang punya support yang tinggi adalah penting. Okey, jadi tapi ada juga seperti saya tidak ada masalah dengan sendi, lutut dan sebagainya. Jadi saya suka foam, walaupun foam tetapi ia memberi energy return yang baik. Contohnya kasut Puma Forever Run ni, bagi saya ia memang baik sekali. Energy return-nya lebih baik berbanding dengan, bagi saya lah, Asics Nova Plus 4 ni, bagi saya energy return-nya kurang baik. Boleh gunakan untuk berjogging dan sebagainya, tapi kalau anda gunakan marathon, banyak tenaga anda dibazirkan dan tenaga anda sebenarnya menyerap, bukan memantul balik tapi menyerap. Jadi anda akan rasa letih, bagi saya lah. Ia mempunyai energy return yang lebih baik berbanding kasut tadi, iaitu Asics Nova Plus 4. Itu pendapat saya, dan ini adalah Puma anda boleh gunakan untuk daily trainer, iaitu latihan harian. Anda boleh gunakan untuk 10 km, 21 km, half marathon. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk kasut ni. Okey, dan kalau anda nak cuba untuk full marathon pun, memang bagi saya tak ada masalah, cuma lambat sedikit. Okey, ia tiada carbon plate dan bagi saya energy return-nya secukup rasa, tidaklah macam terlampau bouncy ataupun terlampau memantulkan energi. Tapi saya rasa boleh juga habiskan full marathon dengan kasut ni, cuma ia lambat sedikit. Baiklah, sekarang anda telah faham jenis kaki ataupun larian anda, dan anda juga telah tahu perbezaan di antara kasut carbon plate dan juga kasut foam. Jadi bagaimanakah strategi anda untuk pemilihan kasut untuk latihan dan juga hari perlumbaan? Katalah anda ada bajet untuk membeli 2 kasut, sebab anda rasa kasut ni kalau anda pakai satu kasut saja, lama-kelamaan ia cepat rosak ataupun tapaknya senang haus. Kan, cepat haus. Jadi anda nak 2 jenis kasut untuk latihan dan juga untuk perlumbaan. Jadi saya cadangkan untuk latihan anda boleh pakai, contohnya ialah Puma Forever Run Nitro. Mana kasut ini selesa, ia juga sesuai untuk mereka yang menghadapi overpronation. Jadi kasut ni adalah jenis kasut stability. Jadi supportnya baik, cushionnya bagus
Jadi ini anda boleh gunakan untuk latihan. Jadi anda boleh gunakan kasut ni untuk latihan 5 km, 10 km ataupun lebih jauh lagi. Jadi ini kasut anda untuk latihan. Dan untuk perlumbaan, anda boleh gunakan iaitu kasut, contohnya seperti kasut ni, iaitu Deviate Nitro 2. Okey, kasut ni sebenarnya anda boleh berlari laju dengan kasut ni, anda boleh berlari jauh dan anda boleh menghabiskan maraton anda dengan kasut ni. Alright. Jadi itu contohnya strategi anda di mana ini anda gunakan untuk latihan dan ini anda gunakan untuk perlumbaan. Okey, katalah anda ingin jenama yang lain. Anda tak nak jenama Puma, mungkin anda nak beli brand yang berbeza. Anda juga boleh pakai kasut S6 Nova Blast Sport. Kasut ni anda boleh gunakan untuk 5 km, 10 km ataupun jauh lagi. Cuma energy returnnya bagi saya ia adalah kurang. Jadi kadang-kadang bagus juga bila anda berlatih dengan kasut yang energy kurang, tetapi bila anda berlumba, anda lebih rasa senang. Jadi anda boleh pakai sama ada kasut untuk perlumbaan iaitu Alpha Fly 4. Jadi anda boleh, kalau anda rasa anda boleh habiskan maraton dengan pace 5, pace 6, anda boleh pakai kasut ni untuk perlumbaan iaitu Nike Alpha Fly. Tapi kasut ni kalau anda dah berlari padulah kan, tapi kalau anda takut, anda masih newbies, jadi anda tak bersedia untuk pakai kasut yang carbon plate ni, anda boleh pakai kasut seperti yang saya katakan iaitu Puma Deviate Nitro 2 ataupun DN2 ni. Jadi anda latihan, anda pakai kasut ni. Untuk perlumbaan, anda pakai kasut ni, DN2. ND4, DN2 pun boleh. Itu contoh di mana anda boleh membeli dua kasut. Jadi kasut NB4 ni harganya RM549 dan DN2 ni pada harga diskaun anda boleh dapat sekitar RM503 dan kalau ada saiz besar anda boleh dapat extra lagi 30% diskaun iaitu RM351. Tapi hari ni ialah 7 hari bulan iaitu hari terakhir lah Puma membuat sale extra 30%. Saya tak tahu ada promosi ke tidak. Okey, tapi saya rasa anda masih boleh dapatkan kasut ni sekitar RM503. Tapi kalau tanya saya lebih selesa menggunakan ini untuk latihan sebab energy returnnya bagi saya baik dan juga untuk race saya boleh pakai kasut ni. Alright, DN2 dan juga Forever Run. Katalah anda mempunyai bajet yang limited, anda hanya boleh pilih satu saja kasut. Jadi kasut mana yang anda akan pilih? Bagi saya, semestinya saya akan pilih DN2. Okey, tapi seperti yang saya katakan, syaratnya ialah kaki anda bukanlah wide. Ini adalah medium narrow. Jadi kalau kaki anda wide, ia tidak sesuai. Jadi anda kena cari kasut yang wide, yang versatile seperti kasut ni, iaitu ia mempunyai carbon plate. Tapi carbon plate-nya lebih lembut berbanding dengan carbon fiber plate. Ini adalah carbon composite plate. Dan cushionnya bagus, jadi anda boleh berlari jauh dengan selesa. Jadi saya rasa kasut ni memang paling versatile sekali. Jadi itu contoh dan pendapat saya. Jadi sekarang anda sudah tahu kalau anda boleh beli dua kasut, ada yang 3 kasut pun ada. Dan kalau katalah minima anda boleh beli 2 kasut, anda pilih kasut untuk latihan dan juga hari perlumbaan. Tapi kalau anda hanya mampu beli satu kasut saja, okey, dan contohnya kasut ni nanti lama-kelamaan di masa depan, kasut ni adalah kasut race, kasut perlumbaan. Saya beli pada harga RM438. Ini adalah Nike Alpha Fly versi 1. Saya beli di Genting Premium Outlet, lama dah saya beli kan, dah setahun lebih. Dan mungkin anda juga boleh dapatkan kasut-kasut perlumbaan race shoe macam ni. Nanti sudah ada Alpha Fly 3, Vaporfly 2. Jadi anda boleh beli kasut-kasut yang laju untuk hari perlumbaan. Jadi kalau satu kasut saja, anda kena cari kasut yang paling versatile. Ini contohnya. Okay, kasut bagi saya ia adalah paling versatile. Jadi apa pendapat anda? Jadi saya percaya banyak otai-otai, banyak yang runners yang padu di sana mempunyai tips lagi. Jadi anda boleh nyatakan tips anda di ruangan komen. Dan bagi newbies, anda boleh tanya apa saja. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Dan apakah kasut-kasut yang anda ingin saya review untuk masa hadapan. Jadi terima kasih. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, komen
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.